Ini akan mengikuti satu wawancara itu mengenai dengan majlis sambutan awal tahun bagi 1442 Hijrah peringkat negara. Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini akan berkongsi sama mengenai wawancara kita pada hari ini, yang mana yang mulia bersama kita iaitu Ustazah Dayang Hajah Siti Mahyana binti PNC Raja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam selaku Setiausaha bersama Jabatan Kuasa Kerja Majlis Sambutan Awal Tahun 1442 Hijrah. Dan juga bersama kita iaitu Ustazah Dayang Hajah Umi Kalsum binti Haji Muhammad Nur, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan selaku Setiausaha bersama Jawatan Kuasa Kerja Forum Khas Sempena Sambutan Awal Tahun 1442 Hijrah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan kita akan membicarakan mengenai dengan majlis sambutan awal tahun 1442 Hijrah peringkat negara, berbaki sehari saja lagi ya, sebelum kita melangkah ke 1 Muharram. Jadi saya ingin tanyakan kepada Ustazah Dayang Hajah Siti Mahyana. Ustazah, ya, majlis sambutan awal tahun Hijrah akan berlangsung pada hari Rabu malam Khamis, iaitu 1 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 19 Ogos 2020. Jadi mungkin boleh Ustazah kongsikan bersama dengan penonton kita apakah pengisian acara di majlis sambutan awal tahun Hijrah yang bakal berlangsung nanti. Terima kasih Tur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana negara masih berjaga-jaga menghadapi situasi sekarang ini, kita ni masih lagi diberi peluang untuk menyambut hari-hari kebesaran Islam, terutamanya menyambut kedatangan awal Muharram, iaitu awal tahun hijrah kita ni. Jadi kita ni ada menyediakan, pihak kementerian ada menyediakan atur cara yang ringkas sahaja, sebab sebagai kita ni maklum tidak boleh berlama-lama dalam acara ni. Jadi insya-Allah majlis akan dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun hijrah. Kemudian setelah itu sebanyak 3 kali bacaan doa tu. Kemudian setelah itu akan sembahyang fardu maghrib berjemaah, dan kemudian akan membaca doa awal tahun hijrah, dan kemudian kita akan sembahyang hajat berjemaah. Itu saja caranya. Baik, sebelum kita melangkah untuk soalan seterusnya Ustazah, mungkin ada juga di luar sana rasanya biasanya kita ni tahu, tapi bila sudah lama tu orang akan terasa confuse ataupun keliru bila sebenarnya pertukaran takvim hijrah ini. Ya, terima kasih Muammar. Orang kalau tahun Masihi start pukul 12 tengah malam, tetapi bagi tahun hijrah ia akan bermula waktu maghrib. Jadi bila masuk sudah waktu maghrib bermakna akan bertukarlah. Jadi sebelah malam. Jadi itulah antara penjelasan semoga habis kita mengenal pasti juga sebetulnya ini sebenarnya bukan apa Ustazah, ini untuk memudahkan mereka, mungkin ada yang menanti-nantikan pertukaran takvim itu seperti kalau dulu masa puasa pun sebetulnya kadang-kadang orang ni bila malam ganjilan ni biasanya. Cuma itulah biasa itu Ustazah. Jadi untuk soalan seterusnya dan alhamdulillah ya Amara, bagi memastikan kelancaran acara telah pun berlangsungnya rapat penuh sebetulnya ya Ustazah ya, yang telah pun diadakan di Masjid Jami' Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong. Jadi ingin juga kami mengetahui mengenai dengan tema ya, di mana setiap tahun pastinya setiap tahun majlis kenegaraan seperti ini ada temanya yang tersendiri. Jadi apakah tema majlis sambutan awal tahun hijrah kali ini, dan mungkin boleh Ustazah huraikan secara ringkas mengenai dengan tema tersebut. Ya. Alhamdulillah, pada tahun ini tema yang dipilih ialah memfokuskan mengenai dengan pembangunan umat. Iaitu pembangunan umat ini selalunya orang akan membayangkan secara fizikal saja, namanya bangunan itu. Tapi sebenarnya banyak perkara yang mengaitkan tentang pembangunan umat ini, ia bukan saja dalam bentuk material dan fizikal seperti infrastruktur, ekonomi dan kesihatan, pertahanan, tetapi juga ia juga mesti dikaitkan dengan pembangunan dari segi moral dan rohani.
iaitu seperti dengan sosial, perhubungan, undang-undang dan agama, mesti juga dikaitkan supaya pembangunan umat itu menjadi seimbang. Dan kita ni bukan saja melihat pembangunan dari untuk memenuhi kehendak duniawi, tetapi yang lebih utama lagi ialah pembangunan yang menjurus kepada keselamatan ukhrawi. Jadi di dalam pembangunan umat yang akan kita ni bawakan ini ada beberapa prinsip yang perlu kita ni lihat, iaitu supaya pembangunan itu akan seimbang, iaitu orang yang akan membangun ini hendaklah orang yang berilmu. Kerana ilmu itu, kalau orang tidak ilmu macam mana ya akan membuat sesuatu. Dan seperti tadi lihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menjadi semasa diangkat menjadi rasul, Allah menyuruh dia membaca melalui Jibril, disuruhnya membaca Iqra. Artinya rasul itu dibekalkan dengan ilmu. Betul. Sebelum menjalankan segala perintah Allah. Setelah itu orang yang berilmu ni mesti juga beramal. Maksudnya bukan dia beramal itu beribadah, bukan macam itu. Ia merangkumi. Beramal itu membuat perkara yang diketahuinya itu dengan betul. Dengan petunjuk yang betul, dan juga di samping beramal untuk pekerjaan, juga beramal sebagai hamba Allah. Betul. Itu maksudnya. Dan yang penghabisan sekali ialah berakhlak. Bukan berarti bila menyebut berakhlak itu yang ketiga bermakna ia yang penghabisan sekali, tetapi sebenarnya ia seumpama neraca yang menyeimbangkan di antara ilmu dan amal. Betul. Kita ni pun tahu Nabi Muhammad SAW ia diutus ke alam maya ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang pada zaman jahiliyah kita ni lihat, tadi mendengar ya, zaman yang orang indah lurus. Jadi Nabi diutus untuk membetulkan akhlak yang mulia itu. Dalam pada itu, bagaimana kita ni mencari panduan untuk menyeimbangkan ketiga-tiga elemen ini tadi. Alhamdulillah, kita ni ada Al-Quran dan Sunnah. So, ketiga-tiga perkara yang tadi itu hendaklah berpandungkan Al-Quran dan Sunnah. Setelah lengkap 5 item ini, apakah yang mempertahankan perkara ini supaya pembangunan itu akan sentiasa berterusan mendapat keridhaan Allah, itu dengan sembahyang. Kerana sembahyang ini selalu disebut-sebut sebagai imaduddin, iaitu tiang agama. Orang yang mengangkat sembahyang ini sebagai satu perkara yang utama dalam hidupnya adalah orang yang mengangkat agamanya. Dan orang yang tidak melaksanakan sembahyang itu adalah orang yang meruntuhkan agamanya. Bila runtuh satu agama itu, maka pembangunan umat pun akan turut runtuh. Begitulah. Ya, alhamdulillah, itu dia huraian ringkasnya mengenai dengan tema sambutan Majlis awal tahun Hijrah, iaitu mana temanya adalah generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dari segi sebanyak juga memberikan motivasi kepada kita ini. Satu perkataan yang baik kepada kita, generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat. Baik, seterusnya kita bersama dengan narasumber kita yang kedua, itu Ustazah Dayang Hajah Umi Kalsum. Ustazah, mungkin dapat lagi dijelaskan di mana biasanya setiap tahun difahamkan akan ada insya-Allah majlis forum khas bagi salah satu acara iringan majlis sambutan awal tahun ini. Jadi kalau tahun ini adakah ianya diadakan, dan mungkin dapat dijelaskan bila ia akan diadakan? Terima kasih Muammar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada pagi ini untuk pihak kami untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai dengan majlis yang akan diadakan. Jadi sebelum saya memulakan ataupun saya memaklumkan mengenai acara ini, terlebih dahulu pihak saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami untuk menyuarakan ataupun memberikan sedikit maklumat yang berguna untuk sidang penonton yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada tahun ini satu acara, biasanya memang awal tahun hijrah akan diadakan berbagai-bagai acara seperti mana yang telah dinyatakan oleh Ustazah tadi, iaitu pada tahun ini alhamdulillah acara forum mengambil tempat
insya-Allah ianya akan diadakan pada 1 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 20 Ogos 2020 dan ianya pada hari Khamis. Jam ianya bermula insya-Allah pada jam 10.30 pagi. Forum tersebut akan dilaksanakan dan ianya bertempat di Dewan Raya Radio Televisyen Brunei dan insya-Allah untuk sidang penonton dan pendengar ianya akan dilaksanakan ataupun disiarkan secara langsung melalui beberapa rangkaian TV dan juga radio, iaitu antaranya adalah melalui radio RTB Perdana, RTB Sukma Indra, RTB Go dan juga saluran radio nasional FM dan juga Nur Islam. Alhamdulillah. Jadi forum tersebut akan diadakan nanti pada 1 Muharram ya, itu jam 10.30 pagi. Jadi Ustazah mungkin boleh dikongsikan antara tujuan majlis forum khas ini diadakan dan siapakah antara ahli-ahli panel dan apakah tajuk yang akan disampaikan nanti. Okay. Terima kasih Intan dengan persoalannya. Jadi sebelum saya menyampaikan barangkali tujuan forum ini diadakan adalah lebih bagus orang saya menyentuh rasional kenapa ianya ataupun tajuk nanti yang akan diperbahaskan atau diutarakan ataupun dicadangkan. Jadi pertama adalah berkait dengan titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah menitahkan pada 22 Februari 2018 bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-34 yang antara lain titahnya berbunyi sebagai sebuah negara Islam yang progresif, pengukuhan maqasid syar'i adalah menjadi prasyarat kepada kejayaan negara. Pengukuhan ini penting sebagai pemangkin ke arah memastikan negara terus menuai kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi saya akan maklumkan terlebih awal barangkali mengenai tajuknya. Tajuk forum yang akan dilaksanakan ataupun disampaikan nanti pada yang akan diperbincangkan ia adalah sesuai dengan rasional tadi, iaitu pengukuhan maqasid syar'i di dalam pemerintahan negara dan ulil amri. Jadi itu adalah tajuk. Dan apakah tujuan? Tadi dinyatakan ingin orang disampaikan juga kepada para penonton bahawa antara tujuan majlis ataupun forum ini dilaksanakan, yang pertama katanya akan memberi kepahaman kepada semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, iaitu mengenai dengan apakah maksud ataupun prinsip maqasid syar'i itu tersebut. Kemudian di samping itu juga Ketani akan bahawa maqasid syariah itu actually-nya bukan satu yang baru. Jadi tujuannya adalah untuk mengutarakan bahawa prinsip tersebut memang sudah lama wujud di dalam sistem pengurusan dan tadbiran Ketani. Dan di samping itu juga iaitu mengetengahkan prinsip maqasid syariah itu agar kata ni semua seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei ini tahu atau dapat menghayati bahawa sistem yang ada di negara Brunei Darussalam ini memang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Dan yang paling penting iaitu namanya forum, kata ni pun tahu bahawa forum ini adalah salah satu daripada wadahnya kata ni untuk kata ni bertukar-tukar pandangan di dalamnya orang menyampaikan maklumat-maklumat. Jadi yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan juga seperti mana yang telah diajukan oleh Intan tadi. Siapa ahli panel? Siapa ahli panel? Jadi alhamdulillah sebenarnya ahli panel yang akan membahaskan atau membincangkan mengenai tajuk forum kita pada hari Khamis yang akan datang memanglah mereka yang tidak asing di dalam penjawat awam. Jadi ianya insya-Allah akan dipengerusikan sendiri oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof. Merupakan ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Kemudian di samping itu juga ada beberapa lagi ia punya ahli panel. Insya-Allah ianya panelnya antara panelnya adalah Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan binti Haji Yusof,
merupakan penolong Mufti Bu'us Jabatan Mufti Kerajaan. Kemudian ianya juga akan disampaikan oleh panel yang seterusnya, iaitu Dr. Dayang Hajah May Faizah binti Haji Ahmad Arifin, merupakan Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Dan seterusnya Yang Mulia Dr. Syamsiah Zuraini Kencanawati binti Haji Tajuddin, iaitu Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Dan seterusnya panel yang terakhir iaitu Yang Mulia Haji Muhammad Rozan bin Datuk Beduka Haji Muhammad Yunus, merupakan Jang Profesor Universiti Darussalam. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu dia sebab sedikit kita mengetahui bersama mengenai dengan tujuan Majlis Forum itu khas diadakan, siapakah panel-panel dan juga tajuk yang disampaikan. Itu memang tajuknya adalah mengenai dengan pengukuhan maqasid syariah dalam pemerintahan negara dan kepimpinan ulul amri. Alhamdulillah. Dan seterusnya Ustazah, ya, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, ya, mungkin untuk akhirnya harapan dan juga saranan agar majlis ini berjalan dengan sempurna dan juga jayanya. Terima kasih Nur Intan. Alhamdulillah, mewakili jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebebasan Islam dan Musabaqah Membaca Al-Quran dan juga jawatan kuasa kerja Majlis Sambutan Awal Hijrah dan juga Majlis Forum khas ini diharapkan kepada rakyat negara Brunei Darussalam ini, khususnya yang beragama Islam, supaya menunggulah pada waktu maghrib untuk sama-sama membaca doa akhir tahun dan juga sama-sama membaca doa awal tahun, supaya tahun permulaan tahun kita ini dimulakan dengan sesuatu yang sunat, iaitu berdoa kepada Allah SWT. Semoga sepanjang tahun yang lalu dosa kita ini diampunkan. Dan tahun yang akan datang kita akan menjadi yang lebih baik. Betul. Kemudian juga kepada rakyat negara Brunei Darussalam juga mengambil kesempatan untuk menyaksikan forum yang akan disiarkan secara langsung pada keesokan harinya, insya-Allah. Dan pihak Kementerian Agama juga tidak lupa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas peluang yang sentiasa diberikan oleh pihak RTB untuk mempromo segala acara yang melibatkan Kementerian Agama dan juga kerjasama yang padu daripada pihak RTB yang sentiasa memberikan kerjasama di dalam siaran langsung. Alhamdulillah, ya. Jadi sama-sama kita berdoa agar kelancaran bagi program forum dan juga urusan bagi majlis sambutan ini akan dipermudahkan juga. Dan mungkin sebelum kita menutup tirai, Ustazah, sedikit lagi dikongsikan bila sebetulnya majlis sambutan ini akan diadakan. Majlis sambutan ini ialah pada hari Rabu malam Khamis, 19 hari bulan Ogos 2020. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Itu dia mengenai dengan majlis sambutan awal tahun 1442 Hijrah peringkat negara yang akan berlangsung nanti pada hari Rabu, iaitu malam Khamis 1 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 19 Ogos 2020 mulai jam 5 petang di semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong. Dan juga Auda boleh mengikuti bersama informasi ini di mana Auda boleh pergi ke rtb.bn dan di sana akan dapat Auda saksikan sempurna sambutan awal tahun Hijrah 1442, iaitu siaran langsung Istiqamah Refleksi Iman pada hari Khamis 20 Ogos 2020 Masihi bersamaan dengan 1 Muharram 1442 Hijrah, di mana akan dimainkan pada pukul 12.45 tengah hari, di mana juga akan Auda boleh ikuti persembahan Habib Adanan Izul Amin Atika Tani dan Syasa Sahira, di mana penceramahnya pula insya-Allah akan dapat kita ikuti bersama dengan Ustaz Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa, dan pengacaranya kita ikuti bersama dengan rakan Segas Nakiuddin dan Nurul Wafa. Jadi Auda boleh saksikan bersama menangi hadiah kuis melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan RTB Go.
Ya, alhamdulillah. Apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah ya kerana sudi memberitakan lagi mengenai dengan sambutan awal tahun hijrah peringkat negara ya. Terima kasih kembali. Ya, insya-Allah kita akan masuk lagi Ustazah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.